objektif laporan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda berhilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Nur Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dapat lebih daripada 20 tahun. Jadi Arisa Pasaran, saya nak kongsikan something, jadi jangan miss kita punya sesi besok. Besok kita akan kita akan bincangkan mengenai struktur pasaran, cumanya recap sahaja, but there is something yang saya nampak masih ramai yang agak keliru mengenai sistem 3711 ni. Okey. Jadi saya kongsikan a bit lah. Kita masukkan something kita panggil momentum. Itu beza kita dengan another Merry Christmas. Merry Christmas. Okey. Itu yang beza kita dengan ada sequence Elliott wave untuk mapping. Jadi apa sebenarnya kita mapping? Ada dua. Yang pertama adalah structure dan yang kedua adalah momentum. Ni saya kongsikan sebelum kita masuk topik ni besok. Jadi kalau kita lihat kepada chart ini, kepada chart ni adalah untuk UJ. Ni contoh dia lah. Pasaran bergerak sama ada 5-3 ataupun 3-3. Jadi ingat benda tu. Dan apabila kita melihat kepada struktur 5 dan 3, macam mana nak identify dia? Kita identify kepada satu parabolic move. Satu parabolic move seperti yang anda nampak dekat carta weekly sekarang dekat UJ. Jadi ini adalah satu cycle 5-3. Okey. Jadi kita nampak satu parabola. Jadi itu adalah satu complete cycle. Dan cycle ni selagi high di sini tak break, then ini masih boleh buat yang 3. Faham Sampailah kita ada breakout dia. Seperti yang kita nampak dekat chart UJ ni dah break. Ni dah break Jadi bila break macam tu, then kita ada satu cycle, 1, 2 dan kita ada satu siri pergerakan. Okey. Jadi dekat sini pun higher chances untuk dia buat another 5 dan 3. Selepas kita ada 5-3, kita akan nampak wassalam Rosdi, another 5-3. Itu idea dia lah. Sama ada 5 dan 3 kat sini, maksudnya at least ada nampak another 5. Okey. Dan struktur yang ini boleh lengkap dan breakout ke bawah. Dan kita ada satu cycle lengkap di mana ini adalah 3 dan besar dia adalah 5. Faham? Itu tak boleh ditolak kemungkinan. Jadi untuk jangka sama ada ini akan buat sama ada macam ni, ataupun dia akan 3, lepas tu continue ke atas balik untuk lengkapkan 1, 2, 3, 4 dan 5. Di sinilah kita menggunakan market dynamic. Tak apa. Fahamkan yang ini. Yang penting anda faham 5-3 ni dulu, kita melihat kepada momentum. Jadi, secara asasnya, kalau anda lihat struktur di selepas 5-3 ni, anda cuma nampak setakat ini. Anda cuma nampak 1, 2 dan 3. Itu secara visual. Betul Rosli? Itu secara visual. Macam mana kita nak tahu ini adalah 5? Yang pertama, boleh tak trade dia? Kalau dekat ini adalah monthly. Kalau kita ambil yang 5-3 yang pertama tu, select. Anda tarik Fibonacci, ada tak incomplete sequence? Jadi kalau kita lihat dekat sini, kalau kita ambil Fibonacci dia,
dia dah cecah Fibonacci 3 lekuk kat sini ya. Ini dah cecah 100% level di sini. Dia dah sampai pun 100%. Ada 3 kemungkinan. Sama ada kita akan ada complete reversal. Ini cuma 3. Ini yang pertama. Yang kedua, ini adalah struktur 3. Kita sedang buat struktur 4 dan habiskan 5 untuk menjadikan 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu yang kedua. Kemungkinan yang ketiga kita adalah melihat 1, 2 diikuti oleh 1, 2, lepas tu pecut ke atas. Itu adalah option kita yang ketiga. Jadi itu caranya anda nak lihat apa possibility yang ada. So, jadi kita nak tahu, yang cerita kita nak tahu adalah cerita yang sebelah sini dulu. Cerita yang sebelah sini ya, selepas 5-3 yang pertama tu. Okey, di situ anda pergi kepada time frame yang lebih kecil dekat weekly daripada 5-3 yang pertama ni ya. Setakat ini seperti yang kita sebut awal tadi, kita cuma nampak 1, 2 dan 3 lekuk. Setakat ini secara visualnya. Dan di sebelah sini pun anda nampak satu reset dekat time frame yang besar tadi ya, pergi kat monthly, anda pun nampak bukan 1, 1, 2, 3, 4. Dan the thing is, nampak tak? Bila ini membuat high, turun balik, reset, dia buat another high. Ini dekat stokastik ya. Dan kalau dekat RSI ni tak nampak, cumanya kita nampak dekat stokastik dia ada satu yang lagi high ya. Boleh nampak yang tu Rosli? Nampak yang tu Galih? Sunbi. Jadi maksudnya, kalau kita katakan ini adalah 1 dan 2, 1 dan 2, kita ada kenaikan balik, turun balik. The thing is, kalau kita lihat price ni, kalau anda zoom in macam mana zoom in? Tak nampak, mata saya pun tak nampak. Okey. Di sini kita ada satu low. Di sini the whole thing sini. Jadi ini cuma sama ada dia melakukan flat ataupun melakukan A, B dan C ataupun X. Okey, ini cuma 1 dan 2. Ingat, selepas 5-3 yang sebelah sini, kita akan jangkakan 5 lekuk. Sebab dia tak ada 5-3-3, yang ada adalah 5-3-5. Setakat ini, anda cuma nampak 1, 2. Daripada sini pula anda nampak 1, 2 dan 3. Boleh? Now, ini dah habis cerita. Sebab anda sedang jangka 5 lekuk. Selepas lekuk ini, anda menjangkakan 5 sekurang-kurangnya. So, setakat ini anda baru nampak 3. Jadi, struktur ini yang sebelah sini belum lagi lengkap. Anda akan menyangkakan bahawa current correction dekat sini akan menemui satu area support dan naik balik. Okey. Kalau kita nak katakan bahawa 1, 2 yang hitam ni, 1, 2 dan 3, apa syarat lekuk 3 dekat sini? Galih. 1 kat sini, dia boleh diagonal. Maksudnya 4 ni boleh masuk 1. Nampak? Kalau kita jangkakan ini merupakan lekuk 3, syarat untuk lekuk 3 adalah, kalau kita jangkakan dia sebagai lekuk 3, lekuk 3 dia tak boleh bersilang. Sini kena impulse.
Okey, dia tak semestinya motif, dia boleh menjadi satu impuls. Maksudnya, apa dia? Dia tak cecah 1618. Faham? Okey. Daripada bawah ni, kita dah nampak RSI yang tertinggi. Kita dah nampak snake. RSI tertinggi daripada sebelah sini. Di sebelah sini. Ini adalah snake. Dan kita ada RSI yang tertinggi. Wassalam kini. Sama ada ini adalah 3. Ataupun kalau kita, satu lagi cara dia, ini adalah 3. Kalau kita nak cilok lah yang kecil. Sini 3 dia. Sini 4. Sini 5. Dan menghabiskan 3 hitam. Apapun yang saya nampak setakat ini, kita nampak 1, 2, 3. Setakat ini. Nampak? Cumanya kalau dia cross high di sini, okey, kita kena pecahkan yang ini menjadi 5 supaya dia tak cross. 1, 2, 3, 4 dan 5. Supaya 3 tadi tak bersilang. Dalam ni internal 3 ni tak bersilang. 3 yang ni. Boleh? Tu cerita besok lah. Cerita hari ni kita cerita pembentukan minda pedagang atas trend. Jadi anda cuma sibuk, anda cuma risau pasal dari sini. Struktur yang sebelah sini yang tak nampak. Cuma apa pun, the whole structure ni tak tradable sebab dia dah sampai 100%. Satu UJ tu tak trade. Monthly, weekly, dia dah cecah 100%. Kecuali anda trade dekat time frame kecil. Yang pertama, kena ada incomplete sequence. Tu benda pertama dia lah. Okey, ni kita cerita besok. Dan macam mana kita nak tahu bahawa ini masih boleh menjadi lekuk 4. Dan bukannya 1, 2, 3, 4, 5 kalau nak setakat elite wave lah. Dan lepas tu kita buat pembetulan yang lebih besar. Macam mana? Low di sini. Inilah guna yang ini. Inilah guna stokastik ni. Okay. Setakat ini dia belum break. Maksudnya ini tak break lagi. Ini tak break low dekat low yang membuat lekuk 2 ni. Ini low dia. Bukan low ini. Low ini. The whole momentum ni. Dalam the whole momentum ni, dia belum lagi break 2 punya momentum. Kalau ini break 2, ada kemungkinan kita dah lengkap. Sebenarnya 4 ni dah lengkap dekat sini. Tu salah satu cara lagi lah. Tu nanti besok. Besok dan lusa kita akan banyak cerita pasal benda ni. Okey. Jadi itu cerita besok. Analisa pasaran kita akan buat bersama dengan Azni selepas ni. Jadi kita sambung topik kita pembentukan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan lain dan semua. Azni bersama kita sekarang ni. Apa khabar Azni? Alhamdulillah bang. Apa khabar bang? Hari ni pun agak sendu sikit sebab market tak buka kan? Ya, hari ni market tak buka. Ada orang tanya, saya tak jawab lagi. Kasyah pergi tanya dekat Discord tadi. Hari ni cuti. Hari ni cuti ni dia buat. Saya tulis kat sini ya. Kejap. Mana saya punya mouse ni? Okey. Hari ni berapa bulan? Hari ni 26 hari bulan. 26. Okey, 26 hari bulan cuti penuh. Hari ni buka tutup market semua. Semua. Okey, besok pagi pada pukul 6.05 AM. Baru nampak cat jalan. Okey. 6.05 AM. 5.05 ke 6.05? 5.05 tak silap saya. 5.05.
5.05. Pukul berapa Wall Street buka? Wall Street buka pukul 5 bang kan? Tak, Wall Street malam. Pukul 10.30. NFP pukul 9.30 ke 8.30? NFP 9.30 8.30. 9.30. 9.30. Waktu sama yang dia 8.30. Okey, jadi pukul 6, 5 minit pagi besok barulah buka. 28 sampailah ni buka macam biasa. Ini Isnin, ni Selasa. Ni Rabu. Ni Rabu buka macam biasa. Tak payah cuti market, ada. Okey. Cerita dia Isnin depan chart anda akan buka pada pukul 5 minit. Dia dah buka, dia jalan, tapi anda cuma dapat trade pukul 5 minit. 5 minit pada minggu pukul 4 5 minit ke pukul 5 minit. Nanti tengoklah. Ada pukul 4 ataupun pukul 5 minit tu pada minggu depan. Isnin depan. Okey, 4 ke pukul 5. Nanti tanya Jawahir. Jawahir tengah buka jadual. Dia plus 2 kan? Plus 2. Kita punya ni adalah pukul 9 baru market jalan. Pukul 9 GMT. Jadi 9 kita pukul 6. Kita 8 jam. 8 jam pukul 9, 17. Pukul 5 lah. Pukul 5 baru dia jalan. Hari Isnin depan. Lepas tu baru jalan macam biasa. Betul. Ni adalah pada 2 hari bulan. 2 hari bulan. Sekejap. Isnin berapa hari bulan minggu depan? Isnin 2 hari bulan. Sebab satu tu 2 hari bulan. 2 hari bulan. Satu hari Ahad kan? 2 hari bulan. 2. Lepas tu barulah sama macam biasalah. Third sampai biasalah. Okey, jangan tak tahu Hari ni pun bercuti Jepun dia buka. Kalau tengok kalender cuma ada news Jepun SPPI. SPPI tu sama macam PPI. Tapi PPI cuma producer. Ini adalah perkhidmatan SPPI. Itu data inflasi lah. Tak kisahlah semua tu. The thing is, apa yang kita nampak dekat market hari ni memang tak buka. Cumanya untuk outlook minggu ni lah kita masih mengambil view yang lebih agak sebenarnya semi moderate, tengah-tengah. Sama ada low dekat bulan 10 ni untuk indeks bertahan seperti yang kita jangkakan sekarang ni, bertahan sebelum dia naik balik, ataupun kita ada low ini akan break. Okey, inilah untuk S&P 500. Kenapa kita tengok S&P 500 semuanya berkaitan? Anda trade gold ke, anda trade apa benda ke, dia sama je. So, berdasarkan view berkenaan di mana bulan 10 ni, low untuk bulan 10 untuk US 500 ni bertahan, kita lukis seperti ini. So, kiranya adalah possible dia boleh break bawah tu lah bang kan? Boleh. Tapi apa pun anda tak trade indeks sekarang. Yalah. This low ni jangan trade. Don't trade dia. Sebab ini low, ini high. Betul. Ini satu price cycle. Ini dekat daily. Ini satu price cycle. Low high. Dia belum ada benda ni. Belum ada. Ataupun continue. Belum ada. Di sini, dia tengah-tengah. Ni tengah-tengah. Jadi, ini ada low, ada high saja. Ataupun lower low. Ataupun lower high. Sampailah dia break ataupun dia break atas ni. Baru ada trend. Ni satu price cycle. Ni ialah yang kita cerita parabola tu. Jadi anda sedang membuat correction kepada bulan 10. Unless dia break bawah ni, bounce, then anda boleh short. The thing is, ini adalah untuk US 500. View yang sama kita ambil even dekat H1 ni tak ada. Ni tak ada. Okay. View yang sama kita ambil untuk US 30 di mana ini akan bertahan low yang ini. Okey, ingat US 30, US 500. Pada masa yang sama, kalau kita ambil ni beza dia. Ni tadi adalah apa? US 500. Ni US 500.
H1 Saya buang dulu. Okey. Daily, kita ambil daily ya. Ini US 30. Tengok Ni US 30. Dan ini adalah US 100. Okey. Ni low yang sama Low yang sama, kita samakan dia. Okey. Low yang di sini, low yang ini low yang ini dan low yang ini adalah sama low, dia sama low. Okey. Ini boleh break ataupun mungkin bertahan. Ni tengah-tengah. Ni medium. Ini strong. Dia ada room untuk nak pergi. Tapi ni tak ada chance. Kalau ni buat pembetulan, ini akan break. Faham? Dia sama. Movement dia sama. Cumanya level dia saja. Faham? Nampak US 100 ni? US 100 kalau ini buat pembetulan, ini akan break. Low ini dia dekat sangat dah. Okey? Kenapa? Sebab kelemahan sektor teknologi. Saya masukkan teknologi ya. XLK. Okay. Ini sama dengan US 100 lah. Kenapa kelemahan sektor teknologi? Ini adalah kepada contohnya kita ada Microsoft. Apa nak spelling Microsoft? Microsoft. Ya. Ni untuk Microsoft. Satu lagi adalah seperti Amazon. Ni memang nampak. Ni dah break low. Okey. Apa beza US 500? Apa beza US 30 dengan US 100? US 100 ni tak ada bank. Dia banyaknya dibentuk oleh syarikat-syarikat seperti Apple yang mempunyai market cap yang besar. Microsoft, Amazon, ni antara company-company yang banyak membentuk dia lah. US 30 cuma 30 syarikat dan cara kira dia purely kepada price, tak kepada market cap. Movement price yang besar. Tetapi untuk US 500, dia ada faktor seperti kita panggil market cap. Maksudnya, kalau syarikat besar seperti Apple, move dan dia lagi banyak mempunyai US 500. Tetapi movement Apple, kalau perkadaran dia dengan contohnya macam Berkshire, itu satu syarikat lain yang movement dia sama. Kalau Berkshire itu naik 10%, Apple naik 10%, dia jadi sama. Dia tak bergerak dekat US 30. Tetapi disebabkan oleh Berkshire market cap dia lebih kecil daripada Apple. Kalau movement Berkshire 10% naik, 10% turun kat Apple, dekat US 500 akan jatuh. Itu maksud dia. Cara kira indeks dia tak sama. Kalau nak tahulah. Screen kita freeze bang. Dari tadi abang dekat saya masih dekat MT5. Tak, dekat live ni dah tunjuk. Oh ya. Saya kena refresh pun. Dah okey. Okey, so itu beza lah. So dalam erti kata lain, sekarang ni sini pun ada nampak kan? Ini low, ini high. Low, high. Belum ada break ke, belum ada. Kalau dia break macam tu, baru ada trend. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni dia sideways. Trend tu wujud bila benda ni berlaku. Sekarang ni tak ada. Okey, itu adalah untuk US 30. US 100 dia kita lukis lain. Ini kita lukis ke bawah. Disebabkan oleh faktor-faktor yang lain tadi ya. Jadi bilanya ni nak naik? Bila US 500 nak naik? Bilanya kita nak nampak US 30 nak naik?
ia adalah sama dengan contohnya seperti saham-saham syarikat seperti ni. Bila saham-saham syarikat ni contohnya seperti Amazon ni, dia cecah 100%. Bila yang ni cecah 100% bawah ni nanti. Tu masanya untuk anda nampak ini bila ni sampai 100% nanti, 3 lekuk correction dia. Bila ni sampai, tu masanya untuk yang lain-lain tu start naik ke atas. Okey, itu sama juga macam Microsoft. Bila Microsoft sampai 100% bawah ni nanti, benda sama. Benda sama dekat time frame kecil. Ini adalah lekuk 2, kita jangkakan contoh macam S&P 500 tadi kan. Dia jangka 1, 2, A, B dan C. Ni lah movement ni, ada 3 lekuk lagi lah. Ada 3 lekuk lagi lah. Benda yang serupa, Microsoft, maksudnya Apple pun masih ke bawah lagi. Bila ni nanti sampai 100% dia. Benda serupa. Masa itulah baru anda nampak dekat pasaran saham, dekat yen pair akan mula trend ke atas. Sekarang tak, masih ke bawah, dan sama untuk DAX semua kita jangkakan masih ke bawah 3 lekuk tapi tak break. Sebab dia ada room. Sama macam ni, sama macam US 30 tadi kan. Yang ini tadi Azni, nampak kan? Dia sikit je, tak macam US 100. Kita nampak untuk UK 100 pun sama. Ni jauh. US 100 dia dekat sini. Nasdaq dekat sini. Jadi kalau ni buat pembetulan, US 100 tadi akan break. Ini UK 100. JP25, ni lemah. Ni tak jauh daripada low dia. Ni dah ada kaki ekstra dah. Jadi kalau kita nak katakan 3 lekuk, kita akan buat pembetulan yang besar. Yang sama. Okay. Kita ambil logik, itu logik daripada sudut price action. Ni pun sama. Ni ada room lagi untuk dia bergerak. Jadi kita katakan ini akan hold dia punya low. Apa pun dia akan test this low. All the indices. Jadi untuk minggu ni kita jangkakan untuk indeks ni akan menemui akan membuat low, tapi saya cuma akan dapat decide whether low ini akan bertahan. Bagi siapa yang ikut sesi saya tadi, bila cycling, kita baca market menggunakan sistem 3711 ya. Sunbi, cycling system, cycling market, apa sifat dia? Cycling market. Nombor 1, volatility. Volatility tinggi ke rendah? Volatility. Nombor 2 adalah liquidity. Siapa ingat? Saya dah tulis tadi. Apa sifat dia? Siapa ingat? Volatility dia tinggi ke, moderate ke, ataupun kecil? Siapa ingat? Nak tengok ni. Sikit kau. Siapa ingat yang ni? Pergi tengok. Volatility dia adalah tinggi. Liquidity dia adalah moderate.
Okay, tu dia punya ni jadi kita nak tengok bahawa sini ada yang macam ni. Maksudnya dia macam ni lah correction ni. Okay, volatility adalah tinggi. So adakah ini tempat entry? Ingat, ini tak ada sequence yang kita boleh trade. Sequence cuma wujud bila dia break. Jadi apa yang ada sequence? Kita tahu indeks mempunyai perkaitan dengan yen pair. UJ ada sequence tak yang kita boleh trade? Ingat, UJ ni apa yang kita ceritakan tadi mengenai dia punya structure. Structure dia adalah kita ambil 3 kat sini. Ini dah lengkap. Betul. The whole structure ni dah sampai 100%. Curi tengok rekod. Okey, tapi kita masih jangka ini adalah something yang masih buat ke atas. Sekarang kita cuma nampak 3 lekuk. Okey. Dan disebabkan ini mungkin masuk balik, kalau kita katakan ini sebagai lega, 3, ingat tak apa sifat 3 sendiri? 1, 2, 3. 1 ni, 1 biru ni, dia boleh bersilang. Dalam dia boleh bersilang. Ni dalam kes ni tak bersilang. 1, 2, 3, 4. Tetapi kalau kita katakan ini 3 biru, ni 1, ni 2, ni 3 biru. 3 biru, kalau kita katakan 3 biru, dalam ni tak boleh bersilang. Ni nampak nak bersilang. Kalau dia bersilang, kita nak buat apa? Kita jadikan dia lekuk 1. Lekuk 1. So dia jadi 1, 2, 1, 2 dah bang. Jadi 1, 2, 1, 2. Ataupun choice yang lain, kita cilok. Ni 3, ni 4, ni 5. Paksa lah. Kalau 4 kat sini tak boleh silang. Kalau 4 kat sini bersilang. Itu kalau kita ambil view ini di mana ini adalah 3. Ni 4. Masalahnya ini kalau kita katakan ini 3, UJ naik lekuk 3 dari sini, dari November 2019 ini adalah yen negatif yen dynamic. Maksudnya dari 2019 sampailah sampai 2022 indeks pergi mana? Sepatutnya kalau kita katakan ini lekuk 3 dalam UJ dan yen adalah kuat, sepatutnya indeks pergi atas. Tetapi apa kita nampak dari bulan 11? Indeks pergi bawah. Dari sini indeks pergi bawah. Betul. Jadi kita tak dapat nak katakan ini lekuk 3. Itulah market dynamic. Macam tu kita boleh tentukan. Ini kita tak dapat katakan 3 off 3. Tak dapat. Dia boleh jadi 3 off 1. Di mana itu bukan yen dynamic. Itu adalah dolar. Dia belum lengkap lagi. Itu adalah dolar dynamic. Dolar yang kuat, bukan yen yang kuat. Kira kat sini bang, 3 dia belum lengkap lagi lah? Tak, 3 dia melengkapkan 1. Oh, 3 dia melengkapkan 1. Okey, faham. Kalau dia 3 melengkapkan 3, then itu adalah negatif yen dynamic. Ataupun indeks dynamic lah. Tapi indeks tu jatuh. Jadi yang kuat kat situ, yang bukannya yen yang lemah. Dolar yang kuat. Betul. Jadi kalau dolar yang kuat, indeks boleh naik, boleh turun. Indeks akan lebih sideways movement dia. Fractal tu yang pemilihan dia. Kalau dia adalah 3 off 3 biru, dan indeks kena naik. Tapi indeks tak naik. Indeks turun. Indeks kat sini, indeks jatuh. Betul. Indeks jatuh. Tu maksud dia. Sebab tu kita mapkan dia sebagai
3 of 1. Another alternative ini adalah 1, 2, 3 cilok, 4, 5 dalam yang merah. 2. 3, 4, 4 lah. 5. Lepas tu, dia menghabiskan 1 biru. Tu yang lain lah. Dia tak boleh 3 of 3. Itulah lain lukisan kita dengan orang lain buat alien wave. Dia ada maksud dia. Boleh Rosli? Satu kita masih extend kan. Kenapa kita ini kena berlaku? Kenapa ini kena berlaku? Untuk membenarkan, dan ini sedang buat correction. Untuk membenarkan indeks membuat correction. Indeks membuat correction. Dan bila UJ naik, barulah ini dapat masuk 2 kepada 3. Pada waktu tu, US dollar akan jatuh. Pada waktu ni naik, US dollar dan yen akan lemah. US dollar akan sideway ke bawah. Ni adalah US dollar. Akan buat movement ini. Yen pair akan lengkapkan struktur ini. Akan lengkapkan struktur ini. Barulah dapat indeks. Jadi apa pun, kalau ada nampak 3 yang jelas, ini ingat yang kita sentuh minggu lepas kan, ini dah sampai 100%. Okey, ini dah sampai 100%. Bagi mereka yang swing, sini boleh trade. Ini tak perlu berlaku. Ini tak perlu berlaku. Sini sekurang-kurangnya 3 lekuk. Bang, kalau empat yang merah tu, yang dekat situ, dia boleh bersilang ke dengan 1? Kalau dia C boleh. Kalau dia 3 tak boleh. Oh, faham. Kalau dia 3 tak boleh. Kalau dia C ni boleh. Sebab C boleh dibentuk oleh diagonal. Oh, kira kalau contoh dia macam dalam corrective wave, tiga dia ni kan. boleh. Kalau 3 ni kan. 3 dan 4 ni, 1 dengan 4 dia kena ada separation. Dia tak boleh bersilang. Macam apa? Di belakang-belakang ni lagi. Macam 3 ni tadilah. Sama lah. Macam 3 ni kan. Cuma kalau dalam korektif punya fasa, dia boleh bersilang lah. Ini diagonal. Ini diagonal. Kita katakan sebagai diagonal. 1, 2, 3. Ni boleh. 4 selagi dia tak tembus 2. Tapi kalau kita nampak dia reset macam ni, ini bukan 4. Dan kalau dia lebih tinggi daripada permulaan lekuk ni, maksudnya momentum dia, ni permulaan B ni kan. Sini ni Stoch. Kalau dia lebih tinggi, maksudnya ini dah full reset. Oh, faham. Jadi itu kita nampak 3, 1, 2, 3, kita akan buat sebagai W. Sini X. Jadi lain. Jadi benda lain. Ini nampak macam ABC je, 3. Kita tukarlah. Ini jadi A, B, C, W, sini X, sini Y. Ini W. Faham. Jadi apa pun, untuk mereka yang swing, AJ ni, tapi ni akan lama. Ni akan lama. Saya akan ambil peluang bila ni, kalau ini ke bawah. Ingat kita cerita pasal AJ punya setup, Rosli. 2 minggu lepas. Ada. Ada dengan saya sekali bang. 2 minggu lepas kan. Ini ambil 1, 2, 3, 6. Yang ni nanti. Kalau dia break 3 ni, 1, 2, 3, 6. Tapi stop loss ni daily chart. Ni bukannya untuk mereka yang sebab sekiranya dekat indeks sini
dekat indeks ni, dia terus buat motif. Kalau dia terus buat motif, sini tak akan buat ke bawah lah. AJ ni tak akan buat ini. Ini tak ada. Ni dia boleh buat satu. Kalau dekat indeks tadi motif, lepas tu dia buat lekuk dua, sini buat macam ni. Dah sampai pun. Ni bagi mereka yang swing. Saya tak nak letak bukannya apa. Daily chart kalau saya letak macam tu, stop loss 300-400 pip, berapa orang yang letak 30 pip, 20 pip punya stop loss. Pengsan. Tu bagi mereka yang swing. Ini tak perlu berlaku sekiranya indeks buat structure motif. Kenapa kita masih lukis ke bawah ni? Sebab AU. Sebab kita jangka AU akan mempunyai lekuk 3 di sini nanti. Akan buat lekuk 3 di sini nanti. Off 3. Sebab tu kita masih AU dengan AJ. Apa kena-mengenanya? Ni kena-mengenanya. Ni AU. Ni AJ. Dua ni. Kenapa tak nak pergi dua? Okay. Basically, kita masih jangka ini akan buat lekuk 3, 4 dan 5. Sebelum buat 4 dan 5 lagi ke bawah yang besar. Sini pula turun. Lepas tu buat yang ini. Sama yang ini, yang sini. Okay. Sebab oleh ini je. Tetapi ini masih boleh buat macam ni. Sekiranya indeks pecut. Faham? Itu alternatif dan AJ ni tak perlu buat benda ni. Dan di sini naik. Sekiranya indeks pecut, sekali lagi. Sekiranya indeks pecut ke atas. Apa kena-mena dengan indeks? Ni kena-mena dengan indeks dia. Dia sama je. Dia satu market. Sama. Ni basically adalah AJ. Cumanya high dengan low dia tak sama pada waktu ni. Ni basically dia. Okay. Nampak ni bertahan kuat kan? Untuk yen pair ni bertahan kuat kan? Ni lama disebabkan oleh US dollar yang kuat. Jadi, kalau indeks ni cuma kat sini bertahan low ini buat low, dia tak perlu buat low ini. Faham tak? Dia tak perlu buat low ini. Dia boleh terus naik di sini. Sekiranya sini cuma 3 lekuk, ni boleh naik. Jadi apa pun, kita akan cuba dulu di sini. Kita akan ambil risiko dulu. Faham tak Rosli? Jaga risk, kita akan tengok dulu. Kalau kita dapat tangkap di sini, dia pergi jauh. Kalau tak dapat tangkap kat situ, kita kena bigi ataupun kena stop loss dia. Tapi kalau ini pergi, dia pergi jauh. Tu dia punya risk lah. Tapi ini daily chart dia, bukannya anda H1, H4, M15, tak. Yap. Untuk lekuk 3. Okay. So kita akan ambil risiko dulu. Ini adalah untuk higher risk punya entry. Probability dia 40%, 40-45% untuk buat itu. Bukan CAT-JPY. CAT-JPY itu adalah ni Kimi, adalah flat. CAT-JPY flat. Ni Ni ini maksud saya, ini tak perlu berlaku. Ni tak perlu berlaku.
kita mungkin akan melihat lekuk 4 ni sini. Itu maksud saya. Okey. Sebelum kita buat ni ataupun benda lain. Kalau ini berlaku, dolar tu tak ada dah. Tak ada dah buat ni. Tak ada dah buat high ni. Ni dah start jatuh. Itu dia. Jadi kita akan flatkan 4 pergi sini. A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 terus jatuh. Ni alternatif yang kita ceritakan sebelum ni. Apa pun, which one? Untuk shorter term, untuk minggu ni, untuk hari ni memang tak ada, market tak buka. Tak buka hari ni. Nak trade apa? Tapi untuk minggu ni, sekiranya anda nampak untuk US 100 ni, anda nak dia break low ini dahulu. Okay. 1, 2, okay, 3, 4, 5. Ni 5. Ni 3. 1, 2, 3. Sini 5, 3. Sini anda baru saja ada 3. Paling buruk-buruk pun dia kena ada 5. So kita ada incomplete sequence. So bounce ini syarat dia kena break 1. Dia kena break 1. Okay. Bounce ini 3 lekuk merupakan peluang short. Boleh? Sementara tu ini masih ke bawah. Jadi US 500, US 100, anda tahu ini bukannya yen punya move. Ini dolar punya move. Yen pair bagi mereka yang swing, kita akan tunggu AUD JPY. Shorter term masih ada peluang untuk short untuk yen pair. Sekiranya low ini break, naik balik, break sekali lagi. Sini 5. Sini 3. 5. Jadi 1, 2, 3 tak dapat. Dia kena 4 dan 5. 1, 2, 3 against high ini baru short. Itu EJ. Sekali tak ada apa. Nanti. Kalau nak ambil risiko boleh. 3 lekuk di sini. Tapi ni dah sampai. Ni besok. 100%. Belum sampai. Di sini. Ni besok. Untuk shorting. EJ. Ini adalah structure WXY ABC. Maksudnya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lepas tu dia ada 5. Jadi 5 ni kira 1. 1, 2, 3, 4, 5. Dia collection, tak boleh 5. Dia 3, 7, 11. Jadi 1, 2, 3 kat sini boleh short. Ini untuk shorter term, untuk besok. Okay, yang ini. Tapi kena 100%. Saya tak nampak dia sampai 100%. Tapi kalau dia sampai 100%, itulah satu setup untuk shorting. Itulah untuk EJ. Untuk shorter term. GJ pun sama. GJ tak dapat. Ini masih 5. Siapa? 1, 2, 3. Benda sama. Setup yang sama. GJ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lepas tu anda nampak sekali ya. Masalah dia, cuma benda ni je. Anda tarik Fibo ni, dia dah sampai 100%. Yeah. Sama dengan EJ tadi. Tapi kalau ada seorang yang agresif, anda boleh cari peluang untuk short daripada B. Saya tak nampak GJ ni pergi jauh. Dia boleh turun lagi satu bang. Ya. EJ ni mungkin ada lagi room. Tapi ini pun sama. Sebenarnya semua dah sampai. 100% dia. Ni semua dah sampai. Satu, kita tak jenguk dia. Ni sampai 100%. Kalau nak cilok boleh buat 5.
1, 2, 3, 4, 5. Ni buat jadi flat kan. Tapi apa pun, bagi mereka yang higher risk, ini ada peluang untuk shorting. Setup dia tak berapa cantik, tapi ada sequence yang tak komplit. Sequence dia ada yang tak komplit. Lain daripada tu, I don't have anything. Sebabnya semuanya sampai 100% dah. Everything dah sampai 100%. Okay, AUD JPY. So, sebab itu saya prefer untuk nak long higher chances. Maksudnya dia dah sampai dah. At least 3 lekuk correction. CAD JPY pun sama. Ni yang Kimi kata tadi 1618. Ni yang Kimi kata 1618 tadi. Okay. Masalahnya 1-2 ni dah lebih 100%. Benda sama. So tak dapat nak trade yang ni. Kita tukar dia kepada instead of flat sebelum ni kan. Sebelum ni kita kata dia habis sini kan Kimi. Flat sini A, B dan C kan. Supaya sama dengan AJ nak naik ke atas kan. Kalau AJ naik ke atas Azmi, kita akan buat ni jadi A, ni jadi B, ni jadi C. Lepas tu ni naik atas. Tapi benda ni cuma possible kalau indeks tak turun ke bawah. Kalau indeks ke bawah, satu kita lukis ni ke bawah. Sebab indeks kita lukis ke bawah. Sebab kita nampak indeks nak turun bawah. Jadi kalau ini turun macam ni, indeks turun macam tu, anda rasa lah US 500, US 30 ni hold tak low ini. Nampak tak? Dia masih boleh buat low ke bawah. Masih boleh, betul. Sebab tu jangan trade indeks sekarang. Tunggu 3 lekuk. Belum kat sini. Dia pergi buat 5 lekuk. Pengsan. Saya cuma dapat bagi tahu anda apa pada hujung minggu ni. Saya akan tengok kepada ETF selepas dia buat rebalancing ya. Dia kena sama. Sebab tu ini mungkin buat ke bawah macam ni. Ni macam ni. Ini adalah X. Kita akan jadikan dia sebagai flat A, B, C. Ini akan jadi 3 lekuk. A, B dan C. Barulah dia sama. Kalau dia buat ke bawah. Sebab tu indeks saya tak nampak. Ni boleh ke bawah, boleh ke atas. Indeks tak dapat nak baca. Yang dapat baca adalah UCAD. Ni ada setup. Seratus dia. Satu lagi low. Untuk dia lengkapkan. Dan ke atas. Saya punya kamera ni ada keluar apa? Ada keluar notification. Dia cakap apa? Signal. Dia tulisan terbalik. Sekejap. Saya tukar kamera. Saya tukar kamera. Dah okey dah. Signal out of range. Dia kata, please adjust your resolution to support range. Apa range pula? Range. Ingat market dia ada range. Kamera pun ada range ke? Kamera pun ada range. Sekejap. Range apa benda ni? Signal out of range. Tukar kepada bilik berita. Ni tak ada range pula. Ni okey Ni tak nampak bang. Tak nampak gambar bang. Tak nampak? Tak nampak. Kita hanya nampak chart saja. Tak nampak? Kalau kamera tak keluar? Tak keluar. Kamera tak keluar. Apa dia signal out of range pula? Ni dah okey kan? Kata signal of tadi masa abang kamera yang tadi out of range. Itulah dia out of range US 30. Ni dah okey. Ngam. Ni dah okey. Dah okey. Tak nampak muka handsome. Kau jangan Kasah. Kan hari hujan jangan pergi panjat bumbung. Kasah cari wifi pergi panjat bumbung. Hari hujan jangan buat hal. Dah okey dah. Sekejap. Okey. Dekat Skype dekat okey dah. Dah nampak dah. Okey.
So yang ada untuk shorter term, untuk shorter term adalah US dollar cap. Ni sebab dia. Ni sebab dia. Kita ada, tapi ni adalah bagi mereka yang agresif sahaja. Kita ada 5, kita ada 3, lepas tu dia break. Satu ni break. Shadow break lah 1, 2, 3. Jadi kita katakan kat sini akan buat correction. Akan buat 4, 5, dia kena ada 5. Okay, so bagi mereka yang agresif sahaja. Tekuk 2. SL kena bawah tu lah. Bawah low tu. Bawah low tu tempat stop loss dia lah. Tempat stop loss. Itu adalah untuk UCAT. Lain daripada tu tak ada. Untuk minggu ni cuma saya nampak UCAT. Sebabnya ini adalah sama dengan apabila UCAT ada tahu minyak kan. Apabila minyak jatuh ke bawah di sini. Ni jatuh. Yang tadi itulah. Ni tadi habiskan lekuk 5. Lepas tu minyak jatuh. Dan baru UCAT dapat jatuh. Kalau ini naik ke atas, UCAT bye-bye. Terus ke bawah. Boleh? Ustaz Jeben. Ustaz Jeben kau gelakkan aku je. Benda sama. Kita dah seragamkan apa cerita dia sama. Satu, ingat ya? Minyak ni berada dalam kawasan support. Ini berada dalam kawasan support. Ini dah nampak 1 extend, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini boleh naik ke atas. Kalau ini berlaku, dolar bye-bye. Dolar habis. Faham? Dolar tak ada kuat dah. Kalau dia naik ke atas? Indeks naik ke atas. Sama. Indeks akan extend. Okey. Tapi sebab kita jangka indeks akan turun 3 lekuk dalam dolar dynamic 1, 2, 3. Benda sama. Jadi itu bermakna UCAT akan jatuh 3 lekuk. Akan jatuh, akan naik 3 lekuk. 1, 2, 3. Yang sama. Satu cerita. Apa Y tu ada kat situ? Sekejap, buang Y tu. Y tu dari mana? Faham? 3 lekuk yang sama. Sama, dia satu cerita. 1, 2, 3. Yang sama. Okey? Kalau tadi tiba-tiba minyak pergi kuat, indeks naik, ini jatuh ke bawah. Sama cerita. Boleh? Minggu ni memang dia tak ada apa. Minggu ni akan dapati market yang 5 pip naik, 5 pip turun. Market slow. Ataupun dia pergi, ingat tahun lepas. Rosdi, ingat tak tahun lepas? Ingat tahun lepas? Ustaz, tahun lepas. Apa ingat tahun lepas kan? Tunggu dia line. Betul-betul line. Satu line. Pergi tengok chart tahun lepas. Bulan 29 dengan 30 bulan. Dia line je. Line ke kanan. Nak trade. Apa? Nak tarik apa pun tak dapat. Dia satu line je. Tak payah buat support resistance. Chart tu sendiri dia buat support resistance. Tukar colour chart je. Tukar colour candle, colour merah ke, colour hijau kan. Dia jadi support, dia jadi resistance lah. Satu line support resistance dia. Jadi hari Ahad ni baru saya dapat jawab kepada anda. Tetapi sekarang ni, kalau daripada sudut teknikal, tak dapat. UCAT ada set up dekat H1. Itu dekat nak sampai. Sama dengan minyak tadi. Satu lagi ke bawah. Hari ni tak dapat. Hari ni tak jalan. Hari ni market tak jalan. Gold tak ke mana? Itu lah. Gold tak ke mana? Ni sama dengan US dollar tadi lah. US dollar kuat. US dollar tadi, faham? US dollar ni boleh satu lagi high, tak ada apa, 3, 4, 5, lepas tu jatuh. Ni sama dengan minyak ni. Sebab kita menjangka akan ada flow dekat US dollar. Maksudnya dekat dolar ni, dolar index ni, akan ada flow kepada dia. Lekuk 3. Market masih rasa raya. Mood holiday kan Syah. Faham? Sama euro, US dollar, U-Shave. U-Shave ni bagi lebih jelas. Sebenarnya yang jelas chart dia adalah U-Shave. Ni jelas. Ni dah ada 1. Ni 2.
dah break tak? Kalau ini break, pullback ini boleh long. Lah baru tahu. Tu Kasyah pergi tanya kat dalam. Kasyah, kau pergi jawab soalan kau sendiri dekat Discord, Kasyah. Hari ni sebenarnya soalan saya nak maklumkan hari ni cuti. Kau pergi jawab sendiri, Kasyah. Dia pergi tanya, jawab sendiri. Malas aku nak type. Pergi jawab sendiri dekat Discord. Hari ni cuti. Besok kita akan mula pada pukul 6.05. Jawab sendiri dekat grup. Tapi ni tak break. Kalau dia break, kalau ini break kalau ini break atas ni then anda boleh cari peluang untuk long. Dekat nak break lebih. Dia break ni adalah untuk shorter term ni M5 M1 punya trade. Boleh? Yang Sulbi boleh lah dia tahan tengok lekuk kecil-kecil. Saya tak dapat. Dulu mata straight boleh juling sekali. Tengok kecil sangat. Boleh. Tak ada masalah. Tapi bagi mereka yang tahan tengok chart. Okey, saya tak ada apa untuk hari ni. Nak cerita pun makin tutup. Besok pun dapat cerita. Nak cerita pun makin tutup. Makin tutup. Biar Azmi pula cerita. Silakan Azmi. Dia cari idea. Silakan Azmi. Kita tengok sikit lah. Ada lagi 10 minit. Apa yang ada kan? Boleh. 10 minit ni. Pandai kau senyap dia. Tak ada sebab saya pun pening juga. Nak cerita apa ni? Makin tutup. Makin tutup. Asalah nak tanya SM tak boleh masuk ke hari ni. Jawab sendiri kan lah. Tekan-tekan tak boleh. Malu. Pergi jawab sendiri soalan. Malas aku nak jawab live lah. Silakan ni. Okay, sekejap. Saya share screen dulu. Share screen. Mana screen? Okay ni. Atau tekan-tekan tak boleh je. Kalau kita tekan-tekan time sekarang ni, dia akan nak ting. Dia bunyi. Memang tak dapat. Dia main pedang. Main pedang ni. Aduh. Bang, lagi 5 minit bang. Tak apa. Boleh lah. Nanti kita sambung terus. Nanti kat sesi saya terus. Kata gitu. So kita masih ada. Itulah. Market local masih ada. Betul? Boleh lah trade market FCPO orang kata. Okay. So kita nak tengok dulu ni. Biasalah kalau nak cerita pasal gold ni sama je pandangan saya dengan Abang Zuli. Sebab tak ada jauh beza pun. Kita masih nampak di mana gold ni akan ke bawah. Tapi mengikut saya punya analisa di mana kita perlukan break dekat bawah ni dulu. Okay, break ataupun keluar daripada trendline pullback itu adalah kita punya trade ke bawah. Okay, baru kita nampak pergerakan dia dekat lower time frame lah. Basically ni untuk intraday dan orang kata scalping lah. Orang kata bukan nak hold ke apa. Tapi kita boleh nampak sebenarnya kekuatan kekuatan US dollar untuk sementara waktu. Untuk gold ni. Bila gold tu ke bawah tu, try buka bearish. Bearish masih ke atas sebenarnya. Tahu. Tapi sebab chart dia tak jalan intraday. Dia jalan waktu Wall Street. Betul. Tapi bila gold sampai support, dolar start lemah balik, itu peluang beli ni sama dengan indeks 3 lekuk. Ya, betul. Saya nampak macam tu juga. Jadi tunggu bearish. Maksudnya itu cerita bearish dah setahun dah. Itu pun dapat masuk kan. So kat situ kita boleh nampak lah bila US dollar dah hilang kekuatan tu, saya rasa bearish ni akan membuat kenaikan lah. Betul macam tu. Tahu lagi bearish. Minyak, Exxon semua kan. Tunggu dia turun. Tunggu turun ni boleh. Ni peluang. Ni peluang ni. Memang kita boleh nampak ni peluang sebenarnya. Sebab tapi ni bukan untuk trade. Ni untuk pegang. Pegang lama. Bagi mereka yang baru untuk saham, bolehlah belajar untuk CFDs, tapi itu bukan untuk anda trade. Pegang dan letakkan satu duit, cek chart dia tahun depan. Jangan tahun depan ke minggu depan. 2 tahun lagi. Jangan peduli apa anda tunggu. Macam saya beli untuk invest. Ada duit, saya letak kat situ, saya beli. Itu cara beli saham. Ya, betul. Tak adanya tarik pergi support resistance, tak payah. Itu untuk mereka yang ni trading.
Untuk mereka yang trading. Ni untuk invest. ASN, macam mana simpan ASN? Siapa tanya berapa harga unit semasa? Mana ada? Ada duit, ada letak tu. Tak ada orang tanya. Tak ada, mana ada orang tanya. Sebab di mana? Kan pergi kaunter tanya. Betul. Support resistance dekat FIBO berapa? Orang bank tengok kau besar kecil je. Ya, betul abang ni. Lain macam pivot sama pivot ni. Ya, betul abang ni tanya support resistance ni. Fibo lagi siap. Orang bank pun pening. Kepala orang bank. Kau nak beli dekat 61.8 ke? Tunggu esok. So macam tu lah. Sebab kita, saya dah tanda level ni sebenarnya lama untuk kenaikan daripada untuk Barrick ni sebenarnya. And price naik, price sampai je masuk dalam zone kita tu. And price terus membuat satu kenaikan. Sebab kat sini memang level dia lah ni. Antara 1381 dengan 1175 ni antara base yang kita boleh nampak sebenarnya yang membuatkan price push ke atas. Okay. Tu untuk long term lah basically. Ni pun chart daily. Kalau kita tengok weekly pun sama je sebenarnya. Weekly ni base dia. Memang terang-terang ni adalah base dia. Okay, base dia. And kita anggarkan di mana sini price dah habis and boleh membuat satu kenaikan. Tapi boleh tak untuk price turun ke bawah lagi? Memang boleh untuk price turun ke bawah. Ada possible untuk price turun ke bawah. Tapi macam kita cakap tadi, ni bukan untuk trade. Kalau dia turun ke bawah lagi, tu masih peluang besar untuk kita beli sebenarnya. Tu ingat Aiman tak? Aiman. Kenapa dengan Aiman? Aiman dah beli Barrick terus senyap. Dah untung lah tu bang. Dah untung. Tak ada bunyi. Dah untung dia. Cumanya jangan pergi keluar masuk Aiman. Kalau dia ada. Dah beli Barrick itu terus senyap. Dia post kat Facebook je. Lepas tu terus senyap. Tak ada. Dah beli dekat bawah sedap lah dia. Tapi ni kalau kita nampak sebenarnya kita boleh nampak mungkin berlaku penurunan untuk sementara and sebelum price nak terus naik lah. Kira dia akan isi minyak dulu, bagi peluang-peluang kepada yang orang belum beli lagi. So tu kita dia last. Tu last dia lah. Tak ada. Ni last ni. Ada price tu. Kalau turun ni pun ni berharga, sangat-sangat berharga pergerakan ke bawah ni. Yang sebenarnya ramai tengah tunggu sebenarnya. So kita menunggu one more chance untuk ke bawah, baru kita beli beramai-ramai kat sini. Okay. Itulah dia dapat yang terus hilang Ustaz kan. Dia dapat Barrick kan, terus tak ada bunyi. Dia tulis dekat Facebook je. Tak join terus. Itu pun tak tag siapa-siapa. Saya pun nampak dekat lalukan newsfeed. Oh, Aiman patut dah tak join kelas. Dia cerita Barrick je kat situ. Dah banyak duit. Dah banyak duit. Ustaz kan, dia masuk Barrick, lepas tu kan dia thank you kat sini. Lepas tu pergi kat Facebook, dia tak tag siapa-siapa, dia cerita Barrick, analisa. Terus kan. Sedap kan. Dah berapa dia masuk itu? Dah kaya tu bang. Dia dah withdraw 50%. dah senyap lah. Mana dia pergi ya? Tu dia punya cerita dia lah basically. Tunggu penurunan satu lagi yang akan dibuat untuk Barrick ni. Itu yang saya nampak untuk kita long Barrick ni. Memang boleh long ni, setahun 2 tahun ni boleh long cerita ni. Masa ni bukan masa untuk trading. Masa ni untuk kumpul aset. Try buka chart Exxon. Satu lagi. Jual tanah. Itu pasal juga dia jual tanah. Tu lah nampak FP dia kan. Nampak dia tulis Barrick. Twitter Barrick tiba-tiba. Takut yang kejar tak boleh buat. Itulah mungkin Kasah. Pandai. Buka XOM. Satu lagi chart sebelum saya ni. Lepas tu sesi ni. Ni bang. Satu lagi low dia sama dengan minyak tadi. 3 lekuk. Betul. Tapi ni untuk H1 ni kita boleh nampak one more pergerakan ke bawah ni. Yes. Satu lagi pergerakan ke bawah. 3 lekuk lah. Hopefully 3 lekuk. Then saya akan cuba. XOM ni kita orang nak tahu ni 2 tahun 3 tahun kita orang tunggu. Dapat masuk satu ke. Saya dapat masuk satu. Dia tak pergi balik-balik, betul-betul pergi. Tu dah sakit. Kali ni. Ini kali lah. Ini kali sebenarnya. Tapi XON ni dah pergi dah jauh ni sebenarnya. Dah jauh. Tak kalau dia turun. Hopefully dia turun lah. Dengan indeks jatuh. Turun macam ni lah mungkin memang kan. Mungkin macam kalau dia turun macam tu lah. Memang nak cari tu. Tapi ni weekly. Tu lah. Kalau dia turun. Saya tak nampak jauh sangat macam tu. Tapi hopefully daily. Hopefully lah daily kat sini kita boleh nampak satu lagi low sebenarnya. Satu lagi low ke bawah, baru naik ke atas. Itu yang saya nampak lah. Sebab kita nampak correction pattern kat sini.
Okay. Maybe one more lot kat sini. Boleh lah beli. Boleh lah cari area-area ni. Tu sama dengan minyak tadi lah. Betul-betul. Sama dengan minyak tadi bang. Sama dengan index, sama dengan minyak, sama dengan US dollar. Sama lah. Sama lah area-area ni lain. Kalau dia turun. Kalau tak, kita kena buy lagi sendiri. 2 tahun Rosdi tunggu. 2 tahun tunggu. 3 tahun. Tak masuk-masuk. Saya dapat satu. Lepas tu tak pusing-pusing. Tak pusing-pusing. Boleh lah sini lah ya. Kita tunggulah untuk XOM. Yang Barrick tadi tu, kalau tak masuk tu tak masuk rugi lah. Sebenarnya Barrick tu memang dah terang-terang lagi bersulur ya Barrick ni. Teknikal dia cantik. Betul. Dia cantik. Jelas. Teknikal dia ikut buku. Okay. 1, 2, 3 ke bawah. Okay, saya tinggalkan Nazni dulu. Boleh bang. Kita serahkan kepada Jawahir balik. Okay. Kita serahkan kepada Jawahir balik. Dan malam nanti saya ada sesi pick of the week dengan Jawahir. Hari Rabu Azni seorang-seorang pula. Isnin abang seorang-seorang. Okay. Rabu saya seorang-seorang. Hari Rabu Azni. Okay, jumpa lagi malam ni. Dan kita serahkan sesi kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.